Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya hari ini berada di kawasan sawah padi, ya, di mana di chalet Haji Dorani. Yang mana topik kita pun ada kait mengait ni dengan sawah padi, iaitu resmi padi. Sebab kalau kita ingat balik, ya, pepatah Melayu mengatakan ikut resmi padi makin berisi makin tunduk. Jadi begitulah juga dalam hidup kita ni, kalau kita perhatikan, ya, orang yang berisi, berisi, mereka ni sebenarnya tidak sombong. Ya, orang yang sentiasa merendah diri. Bila kita sebut berisi ni tuan-tuan dan puan-puan, apa maksud berisi? Berisi ni pertama kita lihat dari segi orang yang ada ilmu. Ya, makin berilmu maka dia makin tawaduk, makin berilmu maka dia makin merendah diri dengan orang lain. Kadang-kadang orang yang ilmu tak seberapa ni yang kuat nak berdebat, kuat nak berbantah-bantah, ya, kuat nak bertengkar. Kadang-kadang atas satu-satu hukum, satu-satu perkara, satu-satu isu, ya, maka didebatkan. Kita tengok hari ini di media sosial, bila kita masuk ke media sosial seperti Facebook misalnya, yang kita kena faham, dalam media sosial ni kita tak tahu dengan siapa kita berdebat. Tetapi bila kita lihat daripada kupasan-kupasan, daripada hujah-hujah yang diberikan, kita dapat membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebab apabila orang yang berilmu, bila dia bercakap berlandaskan kepada ilmu, berlandaskan kepada pengetahuan, mereka ini merendah diri. Dari segi cara dia nak berhujah, kadang-kadang dia minta maaf dulu, kadang-kadang dia minta laluan dulu, kadang-kadang dia dengan cara berhemah. Dia tak pakai redah, dia tak kata engkau tak betul, dia tak pernah kata engkau salah, dia tak pernah kutuk, dia tak pernah komplain, dia tak pernah kritik. Sebab apa? Sebab pada orang yang berilmu itu, dia memahami bahawa seseorang yang belum sampai tahap pengetahuan yang tinggi, mereka ni semangat lebih nak menegakkan, kadang-kadang nak menegakkan sesuatu perkara, dia berhujah, dia berkobar-kobar. Tetapi kadang-kadang bila kita tengok dari segi hujahnya, dari segi hikmah, kebijaksanaan, tak ada. Jadi oleh sebab itu, mereka inilah yang kadang-kala berdegar-degar ni. Umpama tin kosong lah kita kata. Tin kosong kalau kita tepuk ketung-ketung satu kampung boleh dengar. Tetapi apabila kita lihat kalau tin tu berisi, penuh dengan pasir misalnya, penuh dengan isi misalnya, cuba ketuk penuh dengan air misalnya, tak berbunyi mana. Jadi sebab itu, orang yang bila kita sebut resmi padi adalah orang yang pertamanya sekali mungkin berisi dari segi ilmunya, pengetahuannya. Sebab tu makin dia tahu, dalam kita mengajar ilmu ni, makin banyak kita tahu, sebenarnya makin banyak yang kita tidak tahu. Kenapa begitu? Kan kita selalu dengar orang kata, makin banyak aku belajar, aku perasan makin banyak benda aku tak tahu. Kenapa jadi keadaan sebegitu? Sebab apabila kita mendalami sesuatu bidang, sesuatu perkara itu tadi, maka kita dapati bahawa ya Allah, banyaknya perkara-perkara lain lagi, cabang-cabang lain lagi yang boleh kita terokai. Jadi sebab itulah bila kita tahu bahawa banyaknya bidang-bidang yang boleh kita terokai, maka kita lihat kepada masa yang kita ada, ya, masa yang kita ada untuk kita abdikan mencari ilmu tu, kita rasa tak cukup masa. Ya, kalau kata kita hidup sampai umur 70 tahun, ya, macam saya dah masuk 51, tinggal 19 tahun, saya rasa 19 tahun tak cukup masa untuk saya menggali ilmu-ilmu yang begitu banyak. Jadi sebab itulah maka kita kata orang bila kita belajar, makin kita tahu, makin banyak yang kita tidak tahu. Kerana ia membuka kepada cabang-cabang ilmu yang lain yang begitu luasnya. Maka sebab itulah orang yang yang kata ikut resmi padi ni, dia akan jadi orang yang tawaduk apabila dia semakin berilmu. Dan dia menjadi orang yang semakin takut pada Allah. Ya, bila dia makin banyak ilmu, maka dia dapat lihat dan dia dapat tengok bagaimana ilmu-ilmu dia itu sebenarnya semuanya bersumberkan kepada yang satu, iaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mengetahui. Jadi oleh sebab itulah bila dia makin berilmu, kita pernah dengar kan, misalnya orang yang mengkaji tentang sains. Bagaimana apabila dia mengkaji sains sampai ke satu tahap, maka dia akan berbalik kepada Al-Quran. Ya, maka dia akan membenarkan apa yang Al-Quran sudah lama jelaskan. Seperti bagaimana kejadian manusia dalam rahim dan sebagainya, bagaimana tumbuh-tumbuhan yang hidup, bagaimana haiwan-haiwan yang ada, semuanya dikaji secara sains, maka didapati bahawa semuanya berbalik kepada Al-Quran. Maka sebab itu, apabila orang itu semakin tinggi ilmunya dan dia ikhlas dalam menuntut ilmu, maka secara tak langsung dia akan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik,
Yang kedua, bila kita cakap tentang resmi padi, kita merujuk kepada misalnya orang yang berharta. Ya, orang kadang-kadang apabila dia semakin berharta, dia semakin tidak mahu menunjukkan harta dia. Ya, sebab orang yang harta tak banyak ni, kadang-kadang kita tengok orang pakai kereta besar kan, orang pakai kereta mahal. Kadang-kadang kita tengok yang besar keretanya sahaja, tetapi dalam masa yang sama hutangnya pun besar juga. Ya, tetapi kita lihat bagaimana kadang-kadang kita jumpa jutawan-jutawan tertentu yang kadang-kadang dia tidak bermegah-megah dengan kereta Ferrari ke, Lamborghini ke, ya, dengan kereta Porsche ke, dia tak bermegah-megah dengan kereta-kereta macam ni. Kadang-kadang dia bawa kereta kebangsaan, yang jenama Proton ke, Pro 2 ke, tak kisahlah, yang milik kita lah, milik Malaysia. Jadi mereka berbangga bila membawa kereta-kereta sebegini. Tapi kadang-kadang orang yang tak berapa nak ada ni, itu yang nak tunjuk sangat pada orang, pada jiran. Jadi sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang tu nampak bermegah-megah dengan harta dunia yang dia ada, maka kita jangan cemburulah. Kita jangan kata apa-apalah. Mungkin sebenarnya dia tak ada sebanyak mana pun. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Orang kalau tidak mengikut resmi padi, makin lama dia makin hilang kawan. Sebab tidak ada orang yang mahu percayakan dia. Sebab apa yang disebut, apa yang dia cakap sebenarnya nampak hebat, namun sebenarnya kosong. Jadi sebab tu kita biarlah jadi orang yang mengikut resmi padi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dalam topik resmi padi ini. Apabila kita bercakap tentang resmi padi, orang yang banyak tahu ni, dia tak banyak cakap. Tetapi apabila dia bercakap, dia cakap apabila perlu. Ya, kalau tak ada keperluan, dia takkan banyak cakap. Sebab dia pun tahu, banyak bercakap ni kadang-kadang boleh mengundang dosa. Dan kadang-kadang apabila dia bercakap pula, kita dapat dengar cakap-cakap dia semua berisi, ya, padat, ya, mantap kan. Jadi sebab tu orang ilmuwan ni sentiasa dicari oleh orang, ya, dicari oleh orang. Dia tak payah nak beritahu pada orang lain yang dia ni seorang ilmuwan, tetapi orang tahu dia seorang ilmuwan kerana dia dirujuk dari seorang ke seorang, ya, dirujuk oleh orang lain. Jadi oleh sebab itulah maka apa yang dicapai itu lebih utama daripada apa yang dicakapkan. Dan bila kita bercakap tentang resmi padi, kita lihat juga dari aspek berisi dari segi apa? Kita lihat berisi dari segi kuasa. Ya, semakin berkuasa seseorang, sepatutnya semakin mesra kita dengan orang. Nah, ini dia. Kalau kadang-kadang orang kita tengok kan dalam bahagian penguatkuasaan ke apa kan, yang di atas ni tak bising mana pun. Tetapi bawah ni kadang-kadang dia mengambil tindakan dia tu kadang-kadang tak masuk di akal. Memanglah kadang-kadang kita berurusan dengan masyarakat, kadang-kadang orang ramai ni ada buat kesalahan, ada buat kesilapan, dan sebagai tugas kita sebagai seorang penguatkuasa adalah memastikan undang-undang itu ditegakkan. Itu memanglah kita punya tugas. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang yang bertindak lebih-lebih ni kuasanya ciput sangat. Kuasanya tak banyak sangat, tetapi tindakan dia tu sampai tidak boleh bertolak ansur, tidak boleh ada belas kasihan, tidak boleh diberikan peluang kali kedua, kali ketiga, sampai ke tahap kadang-kadang nak menunjukkan lencana yang dia pakai ataupun uniform yang dia pakai. Yang ini tak boleh lah. Ya, kita perlu semakin kita ada kuasa, kita perlu semakin mesra kita, semakin orang suka pada kita, jangan semakin orang benci pada kita. Kadang-kadang kerana perbuatan-perbuatan kita yang kuasa yang tak sebesar mana, maka orang benci keseluruhan jabatan. Orang keji keseluruhan pekerjaan itu. Kadang-kadang kita bertindak bukan main lagi kan. Kita saman orang, kita marah orang, kita ugut orang nak tutup kedai ke nak apa ke misalnya. Tetapi tiba-tiba bila orang tu pergi ke pihak atasan sikit, elok pun boleh buat rayuan, elok pun dilepaskan. Malah kadang-kadang bila dia jumpa pada pihak atasan kita sikit, bercakap pun dia rasa sejuk hati. Yang nak marah tak jadi marah. Kenapa yang nak marah tak jadi marah? Disebabkan cara orang yang di atas kita, dia mungkin lebih mesra. Jadi sebab itu saya kata tadi, untuk kita mengikut resmi padi, kalau kita makin
berkuasa, kita hendaklah makin mesra. Dan begitu juga apabila kita bercakap tentang resmi padi ini, cuba kita lihat pula dari segi orang yang hartawan. Sepatutnya semakin hartawan, semakin dermawan. Ini yang kita nak. Orang yang resmi padi, ya, dia tak cakap banyak. Kadang-kadang orang minta derma dengan dia kan. Dia diam aja. Dia masuk duit dalam tabung, ya. Tengok-tengok orang buka tabung, mana datang 1,000 ni? Kan? Tak tahu, semua orang tak tahu siapa yang bagi 1,000. Sebab apa? Yang dia orang nampak tadi yang bagi RM10, RM1, 50 sen. Yang itu banyak. Malah yang duit shilling ni yang bising pun ketung-ketang masuk tabung kan. Tetapi yang letak 1,000 tu diam-diam aja. Ini orang yang hartawan, orang yang banyak duit. Ya, jadi bila dia semakin banyak duit, ya, dia semakin dermawan dan dia tidak mahu menceritakan sangat, menghebahkan sangat. Ya, bukan tak boleh ceritakan. Ada ketikanya saya pun pernah jumpa orang yang dermawan tetapi menghebahkan derma dia. Tapi bila saya tanya kenapa dihebahkan, nak masuk dengan akhbar lah, nak tunjuk pada orang, dia kata sebab apa doktor? Kawan-kawan saya ni ramai yang banyak duit tapi kedekut. Ya, jadi oleh sebab itu saya buat ini untuk supaya yang lain mencontohi perbuatan saya. Jadi bila saya buat, yang untung nanti orang yang minta derma. Bila saya buat, orang lain semua nak buat. Jadi sebab itulah maka dia buat sebegitu untuk orang lain tahu. Jadi jangan kita kata ini tak ikut resmi padi. Sebab kita hanya lihat daripada mata, tetapi banyak perkara lain perlu kita fikirkan. InsyaAllah kita nak sambung lagi dalam bab yang terakhir nanti. Jangan ke mana-mana. Hidup ni umpama roda. Hari ini kita di atas, esok mungkin kita di bawah. Tetapi kalau kita ikut resmi padi, waktu di atas orang suka, waktu di bawah orang bantu. InsyaAllah. Jadi ikutlah resmi padi. Kita kembali lagi. Saya seronok tengok sawah padi tu tadi. Hijau. Jadi kalaulah ada masa kan, bawalah anak, bawalah keluarga pergi duduk tepi sawah padi macam ni hijau, sejuk mata memandang, bagus untuk ketenangan jiwa. Baik, kita sambung balik tentang resmi padi tadi. Bila bercakap tentang resmi padi, tuan-tuan dan puan-puan, ya, kadang-kadang yang saya kata tadi, yang ada sikit, yang tak ada banyak ni, yang bising sangat, ya, yang heboh satu kampung ni, yang ada sikit. Kita cuba tengok misalnya kan, sekarang ni zaman media sosial, kadang-kadang saya pelik tau. Kenapa orang suka sangat tunjuk gambar duit? Pegang duit banyak-banyak kan? Selalu tampak kan? Berkepuk-kepuk duit. Baik, saya tanya tuan-tuan secara peribadilah, tuan-tuan dan puan-puan agak-agak percaya ke orang yang tunjuk duit tu dia banyak duit? Ini saya tanya, kan? Percaya tak? Sebab nak mati tunjuk banyak duit kat orang, kan? Tak pasal-pasal rumah kita dipecah dek orang, anak kita dicolik dek orang. Ya, jangan buat kerja gila macam ni. Sebab orang banyak duit, dia takkan tunjuk dia banyak duit. Jadi yang tunjuk banyak duit tu entah duit orang, entah duit pinjam, entah duit hutang, kan? Jadi oleh sebab itu tak payahlah kita nak tunjuk sangat pada orang duit berkepuk-kepuk. Kononnya untuk tujuan pemasaran. Ya, tak saya nafikan ada orang cuba menunjukkan kehebatan, tunjuk kereta besar, tunjuk jam mahal, tunjuk baju mahal, tunjuk apa lagi, gadget yang banyak, tunjuk duit berkepul-kepul dengan harapan orang nak ikut apa yang dia buat. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang betul-betul banyak duit sungguh kan, dia tak buat kerja gila macam tu, sungguh. Baik, kita tengok, kita ambillah 10 jutawan yang ada di Malaysia. Kita ambil seperti Robert Kwok misalnya, Ananda Krishnan misalnya, Tan Sri Said Mokhtar Al-Bukhari sebenarnya. Pernah tak orang ni tunjuk duit? Bergambar dengan duit, tidur atas duit, kan? Selimut pakai duit, pernah? Tak ada. Orang macam ni takkan buat kerja gila macam tu. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak beritahu tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau kita lihat ya sesuatu perkara, kita kena nilai. Jangan mudah terpedaya sebab di luar sana banyak skim. Ya, saya kesihan. Yang kena kadang saudara mara saya, yang kena kadang kawan-kawan saya, teman-teman FB saya, yang kena tipu dengan macam-macam skim. Skim cepat kaya ada, skim apa lagi lah. Saya pun tak tahu nak sebut sebab banyak sangat. Kan? Yang mana skim-skim ini
diadakan kadang-kadang oleh kelompok-kelompok yang sama menggunakan kaedah pendekatan yang sama semata-mata untuk membawa kita mempercayai kepada dia dan bersama dengan dia, dan akhirnya dia bukan jadi skim cepat kaya, dia jadi skim cepat kayap namanya. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya minta supaya kita ni menilai seseorang individu itu melalui tingkah lakunya. Baik, macam mana kita nak kenal? Misalnya orang tu seorang yang berilmu sungguh, ya, yang ikut resmi padi lah kan. Yang mana yang pertama yang kita lihat, orang yang merendah diri ni, dia orang yang mudah didekati. Dia senang mesra dengan orang, ya, tak banyak cakap, tak tinggi diri, tak sombong diri. Sebab orang-orang ni dia tahu bahawa mungkin dulu dia pun asal daripada susah juga. Ya, kadang-kadang dia tahu bahawa apa yang ada pada dia ni semua pinjaman belaka. Satu hari nanti kalau Allah nak tarik sekelip mata je, segala kekayaan yang dia ada boleh habis sekelip mata. Ya, segala kebahagiaan yang dia miliki boleh hilang seketika juga. Jadi oleh sebab itu dia sedar tau. Mereka ni sedar diri bahawa diri dia ni tak ada apa-apa, semuanya datang daripada Allah. Maka sebab tu kita tengok orang yang betul-betul ikut resmi padi ni, dia sangat tawaduk orangnya, sangat merendah diri. Ya, kalau kita tanya kan, dia berapa banyak harta dia, berapa pandai dia, berapa hebat dia, kadang-kadang dia tak tunjuk pun. Saya jumpa ramai orang kan, kadang-kadang kita naik segan kan. Dia bila pertama kali jumpa, mana kita nak tahu orang tu datuk ke, orang tu datuk seri ke, orang tu tan seri ke, kita tak kenal, dan kita tak kenal. Jadi itu kali pertama jumpa, kadang-kadang nama apa? Rosman. Kita pun panggil lah Tuan Rosman, Tuan Rosman, Tuan Rosman. Akhir sekali datang orang, itu datuk tu, itu datuk seri tu, itu tan seri tu, kan? Baru kita rasa, ya Allah, malunya aku dengan dia. Tetapi dalam masa yang sama, membuatkan kita rasa kagum tau. Ya Allah, ya Tuhanku, kita katakan hebatnya dia, merendah dirinya dia kan. Sampai ke tahap macam tu. Jadi tak salah. Sebab apa? Ular yang menyusur akar ni takkan hilang bisanya. Kalau kita orang hebat, kita duduk kat mana pun, orang akan nampak kehebatan kita. Ya, kalau kita tak dipanggil dengan gelaran Datuk, Datuk Seri, Tan Seri ke apa pada hari ini, walhal kita ada kedudukan macam tu, bila orang tahu kita kemudian, orang akan panggil. Tak payah disuruh, dia akan panggil. Dia tak panggil kita sebab dia tak tahu. Jadi janganlah pula kita, bila orang tak panggil kita dengan gelaran-gelaran tertentu, yang pergi haji tak dipanggil haji, yang ada doktor tak dipanggil doktor, yang ada pangkat tak disebut pangkat-pangkatnya, maka kita dengan sombongnya, dengan egonya, cuba memperkenalkan, oh saya ni Datuk Doktor Haji Tengku apa misalnya, semua nak sebut keturunannya lah apa. Tak perlu. Kita biarlah kita jadi orang yang ikut resmi padi, yang mana kita menunduk lebih baik. Orang hormat kita, tetapi bila orang tahu siapa kita, hormatnya itu 100 kali lebih berganda-ganda. Dan ini adalah merupakan skill bagaimana kita mempengaruhi orang lain. Sebab apa? Orang ni apabila dia tahu kehebatan kita yang kita tak tunjukkan, tetapi dia tahu kemudian, masa tu kita sudah mempunyai kuasa ke atas dia. Kuasa apa? Kuasa mempengaruhi. Bila kita sudah ada kuasa mempengaruhi, masa tu kita suruh dia buat apa pun dia buat. Kita minta tolong apa pun dia tolong. Ya, kita cakap apa pun dia percaya. Bayangkan orang yang mempunyai kuasa mempengaruhi ini, dia boleh menggunakan kuasanya tu tadi untuk mengubah masyarakat, untuk membantu masyarakat jadi lebih baik, untuk membina masyarakat jadi lebih bagus, lebih berkualiti. Jadi sebab itulah, untuk kita membina pengaruh, ini dia. Dan kepada orang-orang yang terlibat dengan politik misalnya kan, apabila orang tahu misalnya siapa kita ni tadi, maka apabila kita mula masuk bertanding, insya-Allah kita menanglah diundi misalnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ikutlah resmi padi, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti.
Tahanlah wahai raksa, jangan kau terhenti. Berpautlah wahai nyawa, ini bukan mimpi. Saksikan dengan mata, rasakan dengan jiwa, kau sedang tinggi. Jauh